Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam edisi Suara Rakyat. Untuk jam ini saya nak bicara soal keputusan kerajaan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini, bahawa beliau meminta supaya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menarik balik lesen-lesen peniaga tempatan yang telah menyewakan premis mereka kepada warga asing. Dan ini bagi memberi peluang kepada orang lain untuk menjalankan perniagaan. Sebab benda ni banyak berlaku, saudara, di seluruh negara. Jadi kita ucapkan tahniah, syabas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana membuat keputusan yang berani. Tapi ini kali kedua beliau umumkan. Kali pertama pada bulan Jun lalu. Tapi kita tidak tahu perlaksanaan di peringkat bawahan. Ini yang menjadi problem. Yang menjadi masalahnya, kerajaan dah mengeluarkan kenyataan, tapi di bawah ini masih lagi banyak premis-premis yang membenarkan orang asing, warga asing untuk menjalankan perniagaan. Mereka, orang tempatan, lebih gemar kutip sewa ataupun jadi tokek ataupun makan gaji sleeping partner. Ini yang berlaku. Ini yang menyebabkan kebanjiran premis-premis warga asing yang tumbuh bagaikan cendawan lepas hujan di seluruh negara kita. Apapun kenyataan yang dibawa oleh Perdana Menteri ini, sesuatu yang ditunggu, sesuatu yang diharapkan oleh rakyat, terutamanya kepada peniaga-peniaga tempatan, saudara. Dan saya harap perkara ini bukan saja berlaku di Kuala Lumpur, melibatkan DBKL, tapi juga harus diperluaskan di seluruh negara, termasuk di pantai timur, di utara, selatan, dan juga di kawasan tengah itu sendiri, di tempat-tempat lain. Sebab ini yang membimbangkan kita, semakin hari semakin banyak timbul. Dan saya juga nak menggesa supaya di samping arahan itu tadi, pihak berkuasa tempatan juga perlu mengenal pasti, perlu mengambil tindakan. Pegawai penguatkuasa perlu bekerja turun padang, melihat, memantau, meninjau, bukan pejam mata. Masalah yang berlaku sekarang ni, mereka-mereka yang warga asing ni yang berniaga ini, mereka kadang-kadang diberi green light oleh pihak berkuasa. Ini masalahnya. Dan ada setengah-setengah pihak berkuasa bersekongkol dengan mereka yang menjaga kepentingan mereka. Apabila kita bongkar, apabila kita terjah, kita pula dituduh sebagai pengkhianat. Kita pula dibuat laporan polis, konon-konon kita telah memfitnah mereka. Ini yang menjadi masalah. Ini menyebabkan akhirnya premis-premis warga asing sewenang-wenangnya dibuka, berniaga barangan basah, berniaga ayam, ikan, daging, berniaga barangan-barangan yang tidak sepatutnya dijalankan di kedai runcit. Mereka boleh berniaga dengan sewenang-wenangnya. Sedangkan kalau di Kuantan ini, pasar besar tu tak jauh, dekat je, dalam 100-200 meter saja daripada premis. Ini yang berlaku, bukan saja sebab, saudara, warga asing terutamanya Bangla ni, mak Bangla ni, dia akan berniaga, saudara, barangan-barangan yang dibawa daripada negara dia, sayur-sayur, ikan dan sebagainya. Dia tak akan ambil, tak akan membantu peniaga-peniaga tempatan. Ini yang menjadi isu. Dan susulan kenyataan Perdana Menteri itu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan cuma saya nak beritahu tindakan tegas perlu diambil kepada rakyat Malaysia, warga tempatan yang mengalibabakan perniagaan mereka ini, premis mereka ini kepada warga asing. Dan itu yang mengalibaba. Tapi yang berlaku hari ini yang lebih yang lebih teruk lagi ialah mereka mengahwini wanita-wanita tempatan.
Jadi kerajaan perlu tahu. Mereka kahwin bukan kerana atas dasar cinta, atas dasar kasih, atas dasar sayang, silaturahim, tapi mereka berkahwin untuk mendapatkan lesen bagi menjalankan perniagaan negara ini. Dengan ada MyCard, mereka boleh buka account bank, boleh buka SSN, boleh buka permit perniagaan, premis dan sebagainya dengan pihak berkuasa. Ini yang mereka mahukan. Mereka mahu dapat kemudahan itu dan kerajaan perlu tahu. Sebab itu saya mensyurkan dengan izin supaya mana-mana wanita tempatan yang berkahwin dengan warga asing yang bukan pekerja profesional, yang datang ke negara ini sebagai buruh, sebagai pelancong, sebagai pelawat dan sebagainya, yang datang ke negara ini, mereka harus mengikut balik ikut negara suami terbabit. Mereka tak boleh duduk sini buat niaga. Sebab ini taktik, inilah yang dilakukan untuk mengaburi mata kerajaan Malaysia hari ini, yang akhirnya tanpa disedari mereka beranak pinak, beranak cucu di negara ini, dan akhirnya mereka menguasai negara ekonomi di kawasan tertentu, dan mereka akhirnya akan menjadi tuan di negara kita ini. Apa akan jadi kepada anak cucu kita di masa-masa yang akan datang? Sebab itu kita bangkit dan terus perjuangkan perkara ini. Sebab kita mahu melihat perubahan itu berlaku. Kita mahu melihat supaya keseimbangan ekonomi itu berlaku. Jadi tidak mahu warga-warga asing ini terus kontrol kawasan-kawasan tertentu, seolah-olah negara ini mak bapak dia orang yang punya. Ini yang perlu kita mainkan peranan. Yang saya menggesa wakil-wakil rakyat, ya, parlimen sudah bersidang, angkat lagi perkara ini dan bawa ke atas. Dan ini yang perlu kita perjuangkan demi masa depan rakyat Malai. Sekadar itu dulu. Kita jumpa lagi lah edisi terjah yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.